إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى بأثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل حزنا إذا شئت سهلا. Bahagian 10, urgensi tauhid, kepentingan tauhid, pentingnya tauhid. Ini kita selalu baca lah, tajuk ni kita selalu baca dan selalu jumpa kalau kita selalu belajar tentang sunnah lah. Bila kita nak mengenal sunnah ni, mula-mulanya kita belajar ilmu tauhid dululah, kan? Sebenarnya kalau kita nak dakwah orang pun, nak ajak orang kepada Islam pun dengan ilmu tauhid dulu, bukan dengan ajar sembahyang dulu. Ajar tentang syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kefahaman tentang syahadah itu. Kerana kita bukan orang Arab. Orang Arab dia dah faham dah tuntutan la ilaha illallah. Orang ajam dia tak faham lagi apa la ilaha illallah, kan? Kadang-kadang orang tersebut dia tak faham pun. Ramai orang boleh sebut. Atau kita kata orang bukan Islam, dia boleh sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia boleh sebut, kan? Hatta azan pun dia boleh azan daripada Allahu Akbar sampailah apa nama Allahu Akbar dalam belakang tu lah, habis, kan? Jadi maknanya dia boleh, tapi dia tak faham. Jadi tak faham tak jadi jugalah, macam bohong lah. Dia ajar, kita ajar dia hafal, dia boleh sebut, kan? Maka dia tak faham makna la ilaha illallah. Dia tak apalah, dia bukan mukallaf. Kita ni orang yang mukallaf ni, kan? Maksud mukallaf ni orang yang diberati, maknanya disediakan untuk kita syurga dan neraka. Pilihlah antara dua mana yang kita suka. Itulah kita suka syurga. Jadi ada cerita, katalah kawan dia hantar apa SMS ke apa, dia hantar, kan, cerita tentang apa nama seekor burung tu. Syekh ni dia ajar anak-anak murid dia tentang la ilaha illallah, makna la ilaha illallah. Jadi ada burung yang dia ajar la ilaha illallah tadi, dia boleh sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Sampai satu masa burung tadi dia diserang oleh seekor kucing. Diserang. Kucing tu nak makan dia lah. Dalam keadaan macam tu, gawat yang macam tu, kan, dia terlupa nak sebut la ilaha illallah lah. Kan? Padahal dia ni hari-hari jumpa la ilaha illallah, la ilaha illallah, kan? Burung tadi, kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam keadaan gawat yang macam tu, dia tak boleh nak sebut la ilaha illallah tadi. Bunyi kang, bunyi burung lah maksud dia, kan? Matilah, kan? Dia tak apalah, dia mati dalam keadaan bukan dia tu mukallaf. Tapi kita ni, kan? Kita ni orang yang mukallaf. Jadi kita maknanya kena faham tuntutan la ilaha illallah tu. Gigi-gigi tauhid tu, syarat-syarat tauhid tu, kan? Syarat-syarat la ilaha illallah tu, pembatal la ilaha illallah tu, kan? La ilaha illallah tu yang kita sebut, yang kita iman dengannya tu, boleh terbatal dia pada diri seseorang sebagaimana batalnya wuduk seseorang.
Boleh terbatalnya Islam seseorang sebagaimana batalnya wuduk seseorang. Boleh terbatal macam tu, kan? Jadi maknanya sentiasalah kita berada dalam keadaan tauhid. Tapi maksudnya ilmu dululah. Bila kita ada ilmu ni, kita akan jaga akidah kita daripada perkara-perkara yang membatalkan akidah. Kita akan jaga, kan? Tapi ramai orang yang serbannya besar apa ya? Besarlah serbannya besar, kan? Janggutnya panjang berdepa, tapi duk minta kepada kubur Syekh Nuh, kubur Habib Nuh lah apalah, minta, kalau engkau tak pandang pada kami, siapa lagi yang nak pandang pada kami? Kalau engkau tak tolong minta pada Allah Ta'ala, siapa lagi nak tolong minta pada Allah Ta'ala untuk kami? Ini semua kerja-kerja syirik kepada Allah Ta'ala, kan? Apa yang salahnya Habib minta terus kepada Allah Ta'ala? Tapi tanggapan dia tu bahawa ada orang yang lebih baik untuk dia minta, dan orang yang dah mati dalam kubur tu minta untuk dia, kan? Samalah perangai orang-orang musyrikin. Dalam surah Az-Zumar ayat 3 tu Allah Ta'ala kata tentang puak-puak musyrikin ni yang bagi alasan sebab apa mereka sembah berhala tadi. Bukan pasal apa. Mereka kata, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung ataupun berhala-berhala ini ataupun orang-orang mati ini, melainkan supaya mereka sampaikan hajat kami ataupun mereka dapat mendekatkan kami dengan lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu alasan mereka, alasan orang-orang musyrikin. Jadi samalah dengan alasan puak-puak ni, kan, yang hanya mana pada zahirnya saja menunjukkan nampak mereka ni macam hebat, macam Islam mereka hebat, rupanya mereka merosakkan akidah mereka, dan akidah orang lain pun mereka rosakkan juga. Jadi orang-orang juhal, macam masyarakat jahil ni, kan, mereka ni telan macam tu saja. Orang jahil ni dia telan saja. Kita bagilah apalah, kan? Macam orang kata lah, kasut selipar tu potong-potong-potong, goreng celup tepung, bagi mereka makan, mereka pun makan, kan? Macam tu lah. Kerana mudah sangat, kan? Tanpa soal periksa apa semua, macam tu. Mudah sangat dia terima. Sebab tu kita tengok, kan, kalau kuliah-kuliah agama di masjid-masjid, susah nak cari masjid ni penuh dengan orang bila kuliah agama. Tapi bila dengan majlis ya anak-anak, majlis merapa ni, kan, penuh. Tak cukup ruang dalam masjid, berebut-rebut. Nak zahirkan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, kan. Tu sampai kita ni terkejut, ada majlis apa dekat masjid tu, rupanya majlis duk berdisko, majlis melambai tangan. Majlis lambai tangan. Pakat duk orang Kedah tu duk gamit, duk lambai orang. Duk lambai Rasulullah duk hadir dalam majlis kita ni. Apa punya akidah ni, kan? Apa punya kepercayaan ni, mari mana. Jadi orang kita ni dia mudah telan sangat. Bila kita cerita kat dia, ini benda ni hampa mana tak boleh ni. Dia tengok kita ni mata putih tu lebih banyak daripada mata hitam. Mata dia putih tu lebih banyak daripada mata dia hitam. Tengok kita, kan, maksudnya terbeliak punya mata dia tengok kita, atas bawah ni ada fahaman Wahabi ni, ya, kan? Macam tu keadaan dia. Jadi tauhid ni benda yang sangat penting, lebih penting daripada makan dan minum dan pakaian kita lagi, kan? Tauhid tadi. Sesungguhnya Allah menciptakan segenap alam agar mereka menyembah kepadanya. Allah mengutus para rasul untuk menyeru semua manusia agar mengesakannya. Itu tujuan perutusan para rasul, untuk mengesakan Allah Ta'ala. Al-Quranul Karim dalam banyak surahnya menekankan tentang erti pentingnya akidah tauhid. Jadi kebanyakan ayat Al-Quran cerita pasal akidah, pasal tauhid, ajak orang supaya jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidak ramai yang beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi kebanyakannya adalah orang-orang yang syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Ramainya orang musyrikin. Ramai. Kan? Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dan hakikat yang kita lihat macam itulah. Menjelaskan bahaya syirik. Syirik ni maknanya penyemutuan lah. Syirik ni syarikat akan kongsi apa semua tu, kongsi, kan. Atas peribadi dan jemaah. Menjelaskan bahaya syirik atas peribadi dan diri sendiri, dan syirik dalam jemaah, berkumpulan. Dan bahawa syirik merupakan penyebab kehancuran dunia. Kehancuran di dunia, keabadian di dalam neraka. Jadi kita lihat bala musibah yang menimpa kepada masyarakat manusia ni,
yang kebanyakannya orang-orang Islam adalah sebab dengan perbuatan mereka sendiri, dan sebab utama mereka adalah syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengok 2-3 hari lepas sampai hari ni banjir di Kashmir. Kan? Saya ni nak cerita duduk di Pakistan ni. Pakistan ni ramai orang duk puja kubur. Kan? Ramai Pakistan dan India ni macam tu depa. Depa ni puja kubur. Terutamanya kumpulan-kumpulan yang jenis serban hijau ni, Brelwi. Kan? Macam tu. Depa ni anggap, tanggapan depa macam tu lah. Tanggapan depa orang dalam kubur ni macam kita juga. Dan bila berhari raya depa berpesta di kuburan. Ni bukan cerita saya reka sendiri. Saya sendiri tengok depan mata kita. Kan? Kalau di Karachi, di sebelah Clifton tu, kat pantai Karachi tu, kan? Ada kubur yang dianggap keramat oleh puak-puak tadi, manusia tadi. Kan? Dia minta hajat kepada dia yang nak kahwin, hak jodoh lambat, kan? Hak nak anak tadi tak ada anak, kan? Semua pakat pergi minta hajat di situ. Macam-macam hajat dia babi. Dekat kubur penyair Pakistan nama apa? Iqbal tu, kan? Dekat Islamabad tu. Lahore kan Islamabad? Islamabad ke? Islamabad kan? Lupa dah saya. Kan? Dia pergi doa di situ, pergi minta hajat di situ. Macam-macam lah. Kubur Ali Jinnah lah dekat Karachi tu, kan? Pergi minta hajat. Ramai sangat orang-orang menyekutukan Allah Ta'ala, syirik dengan Tuhan. Dekat Kashmir sana, macam tu lah. Duk puja kuburan apa semua. Dekat Myanmar, Rohingya pun macam tu juga. Saya tanya orang Myanmar sendiri. Macam tu juga. Apa? Percayaan karut-marut ni. Syirik dengan Allah Ta'ala tadi berleluasa. Sebab tu Allah Ta'ala bagi siksaan, musibah yang menimpa tadi, kan. Tapi itulah, kalau musibah turun bukan kena hak tak betul ya. Hak baik pun kena juga. Pak lebay longgak, pak lebay ketat, semua kena. Kan? Semua kena. Tu dia. Hak baik ke jahat ke semua kena. Sebab tu kalau kita tengok mungkar di depan mata kita ni, kita tak boleh nak ubah. Takutlah, bimbanglah kita tadi, takut kita kena sama. Musibah tadi, bencana nak turun pada orang tu, sekali dengan kita pun kena. Ni banyak sangat mungkar dan musibah tadi, kan, di keliling rumah kita, kiri kanan rumah kita. Wallahul musta'an. Macam mana kita nak buat? Mara'a minkum mungkaran, paling kurang dalam hati lah. Kalau hati pun tak ada apa juga, habis cerita lah, tamat kisah tu, tak ada apa lah. Tu dia. Jadi penyebab kehancuran di dunia dan keabadian di dalam neraka, syirik tadi berat. Semua rasul memulai dakwah. Ini ajakanlah, dakwah ni seruan lah. Dakwah, kan, doa tu seruan lah, kan. Dakwah kepada tauhid, mengesahkan Allah pada rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, kan. Hal ini merupakan perintah Allah yang harus mereka sampaikan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika," dan kami tidak utuskan sebelum engkau, hai Muhammad SAW, "min rasulin," dari seorang rasul pun. Rasul, seorang rasul. Kalau rusul, para rasul. Beza dia. Buang waw tu jadi jamak, ada waw tu dia jadi mufrad. Macam itulah lebih kurangnya. Daripada seorang rasul pun, illa nuhi, kecuali kami wahyukan ilaihi, kepadanya, kepada rasul itu, apa dia? Annahu la ilaha illa ana, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali aku. Allah kata, fa'buduni, kan? Maka adalah kamu semua fa'budun, adalah kamu semua menyembah aku, yang ini mengabdikan diri kepada aku. Allah kata, ibadat. Fa'budun, beribadat. Ibadat lah. Ibadah, kan, perkataan dia. Itu dia. Selama 13 tahun. 13 tahun ni lama tak? Lama no? Lama lah. Lama 13 tahun ni, kan. Daripada rambut hitam kepada rambut putih, kan? Lama. Rasulullah SAW tinggal di kota Mekah 13 tahun. Selama itu baginda mengajak kaumnya untuk mengesahkan Allah. Dia ajak satu je, kan? Sembah Allah Ta'ala saja, jangan duk sembah yang lain pada Allah. Minta pada Allah saja, jangan minta pada selain Allah. Memohon kepadanya semata-mata, tidak kepada yang lain. 13 tahun.
Di antara wahyu yang diturunkan kepada baginda saat itu adalah qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan. Katakanlah hai Muhammad, hanya sanya innama adatu hasrin, maksudnya had tu saja, lain tak ada. Aku ni hanya sanya aku ini mengajak kepada Tuhanku, mengajak kepada mengabdikan, mengesakan Tuhanku, wala usyriku, dan aku tidak menyengutui bihi dengannya ahadan, suatu pun. Ini dia. Rasulullah SAW mendidik para pengikutnya kepada tauhid sejak kecil. Maknanya sejak kepada anak-anak tu Nabi ajak. Contohnya Abdullah bin Abbas tu kan, sepupu dia, anak pamannya, anak bapa saudaranya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, baginda bersabda, Nabi ajar budak kecil. Anak-anak kita kena latih macam ni lah. Cucu-cucu kita kan, ajar tauhid daripada kecil. Macam tu. Saya tengok ada satu budak, anak orang Kristian, kecil ya, India Kristian kan, budak dalam 8 tahun ke apa-apa, macam tu lah lebih kurang. Saya ingat lagi dia kata apa, lebih kurang dalam dah 10 tahun lepas lah, tapi saya ingat lagi lah budak tu. Dia kata apa, dia kata tengok gambar tu, gambar tak ada lah gambar sini kan, gambar ada patung, ada pokok, ada burung, ada semua. Dia kata Tuhanku yang ciptakan semua ini. Dia kata budak tu, bukan orang cerita, saya tengok sendiri di depan mata saya. Dia kata kan, Tuhanku yang ciptakan semua ini. Dia ajar akidah yang tak betul. Akidah kan, tapi akidah rububiyah lah. Rububiyah ni maksud dia penciptaan tu ialah Allah yang menciptakan semua kan. Tapi dia pun menyemutukan Allah pada ibadah, beribadah kepada Isa bin Maryam, Kristian kan. Jadi macam tu. Jadi kita nak kena macam tu lah. Cucu kita secara tak langsung kita ajar dia kan, tentang rububiyah, uluhiyah, ibadat tadi hanya kepada Allah, minta hanya pada Allah. Kita nak minta ke siapa? Minta pada Allah. Minta pada mak? Minta pada Allah dulu. Ajar kan. Wa idza sa'alta fas'alillah. Ini hadis yang panjang tu kan, ihfazillah yahfazka kan. Bila kau minta, mintalah pada Allah. Fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolong, mintalah tolong pada Allah. Jadi minta pada Allah Ta'ala. Jadi kalau minta pada manusia, pada benda yang dia mampu buat, tak apalah. Yang benda yang dia tak mampu nak buat, nak sembuhkan penyakit, kan, nak tambah nyawa, itu bukan kerja makhluk kan. Dia minta pada Allah Ta'ala. Itu katakan tolong goreng nasi, itu tak ada masalah apa. Tapi kalau buat sendiri lagi baik kan. Macam sahabat Nabi kan, tali apa benda jatuh daripada kenderaan dia turun ambil sendiri, tak suruh orang ambil kan. Jadi kalau bangun pagi tengok tak ada apa, goreng sendiri nasi, tak ada masalah apa, lagi baik kan. Lepas tu orang mari makan pula, kita dapat pahala kan. Kita dapat pahala tolong orang. Baik. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila kau minta tolong, mintalah tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Tauhid inilah hakikat ajaran Islam yang di atasnya Islam ditegakkan. Atas akidah tauhid tadi. Macam mana nak menegakkan kerajaan khalifah Islamiah tadi kalau akidah pun macam-macam jadi serabut. Kan? Bukan akidah yang satu tadi kan. Bukan akidah seperti mana yang salaf berpegang padanya. Itu. Duk kira nak potong tangan orang ya, akidah tak tahu macam mana. Kan? Hudud. Okay? Nak menegakkan hudud dulu. Yang akidah orang macam mana tak tahu, duk serabut lagi kan. Duk syirik dengan Allah Ta'ala, duk berlambak lagi. Itu. Sampaikan akidah. Bila akidah dah ada dalam diri seseorang, maka dengan secara tak langsung yang diterima hukum Tuhan tadi kan. Dia tak tolak. Itu dia. Orang yang tolak hukum Tuhan ni, akidah dia tu tak tahu macam mana kan. Akidah dia tak tahu macam mana. Tapi kita taklah kafirkan dia kan. Kita ada keuzuran dia, kejahilan ke apa ke, tu cerita dia. Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya agar memulai dakwah kepada umat manusia dengan tauhid. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai da'i ini pendakwah lah. Dan Mu'adz bin Jabal
radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang sangat mulia. Ialah semua sahabat Nabi mulia lah, kan? Dia ni meninggal ketika berada di Jordan, kena apa? Ta'un menyerang, kan? Jadi mana dia mati di sana lah, kena sakit ta'un. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi utus dia sebagai da'i. Dan Nabi berkata, Nabi ajar dia, Nabi kata, falyakun awwalu ma tad'u ilaihi, hendaklah perkara pertama yang kamu nak ajak manusia tadi kepadanya, syahadata an la ilaha illallah, ialah syahadah, penyaksian la ilaha illallah tadi. Cerita la ilaha illallah tadi, orang Arab dia faham lah, bila sebut la ilaha illallah tadi dia faham lah segala makna dan syarat dia. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, ila an yuwahhidullah, kepada bahawa mereka mengesakan Allah Ta'ala, esakan Allah Ta'ala. Itu dia hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari bila dia wafat pada tahun 256, lahir pada 194. Tolak tengok lah berapa umur dah dia mati, kan? 194, mati 256. Itu dia. Anak murid dia pula Muslim tu 206 lahir. Berapa jarak dia? 206. Dia mati pada 261 Hijriah. Muslim bin Hajjaj. Sebab tu tak ada al depan dia. Kalau Al-Bukhari tu bukan nama dia. Nama kita tak ada al, kan? Al, nama orang dia tak buat al, sebab dia makrifah dah, kan? Nama orang ni Muslim tu nama dia lah tu. Kalau Al-Bukhari tu bukan nama dia, kan? Kalau Al-Muslim tu nak orang Islam lah, kan? Al-Muslim tu bukan nama orang, tapi kalau Muslim nama orang lah, buang alif lam tu, kan? Muslim bin Hajjaj, Muslim bin Al-Hajjaj, 261 dia mati. Itu dia. Yang keempat, sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksud kelayakan tadi. Sebab tu kalau kita terjemah la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, terjemahan tu tak tepat lah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, terjemahan tu tak tepat. Sebab apa? Kalau kita kata tiada Tuhan selain Allah, di sana banyak Tuhan. Ada Tuhan kecil, Tuhan besar lagi dah, Tuhan laut ada. Dia kata lah. Jadi maknanya kalau terjemahan yang tepatnya, tiada yang layak ataupun tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya, bihaqqin, la ma'buda bihaqqin illallah, kecuali hanya Allah. Itu dia terjemahan dia. Kalau tiada Tuhan selain Allah, tak betul lah. Kita kata tiada Tuhan selain Allah, dia kata ada. Hang kata tak ada, kami kata ada. Kan? Dia kata tak tengok Tuhan ni banyak, kan? Kalau kita kata tiada Tuhan yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dia tak boleh kata apa lah, kan? Hak tu tak layak sembah. Pasal apa? Pasal apa tak layak? Pasal hang buat dia, kan? Hang buat sendiri, apa tu hang sembah dia, mana layak? Cerita dia, kan? Baik. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan tidak ada ibadah yang benar kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibadah ni adalah suatu benda yang tauqifiyah. Ibadah adalah satu benda yang tauqifiyah. Tauqifiyah ni sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan kata bahawa tak semestinya Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Jangan kata macam tu. Kaedah tu tak kena. Dalam ibadat jangan kata bahawa tak semestinya Nabi tu dia tak cerita, dia tak buat, kita tak boleh buat. Jangan kata macam tu. Kalau hang kata macam tu, maknanya hang boleh kata bahawa kita boleh qabliyah subuh berjemaah. Faham tak saya kata apa? Kan? Faham tak apalah. Tak faham kena cerita panjang ya. Faham? Alhamdulillah.
Kata Ustaz Abdullah Iraqi, ada faham? Kan? Abang Allah dia duduk serumah dengan saya di Karachi tu. Saya tumpang rumah dia. Abdullah Iraqi, kenal kan? Dia tanya, ada faham? Itu dia. Baik. Kalimat syahadah inilah yang bisa memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Yang bisa ni yang boleh lah. Kita semua faham dah kan bahasa Indonesia. Bisa ni bukan racun. Jadi kalimah syahadah inilah yang boleh memasukkan orang kafir ke dalam Islam. Bila dia mengucapkan dua kalimah tadi dan dia faham dan dia mengakuinya, terima. Aku terima. Kan? Aku boleh terima. Tak apalah. Tapi bila disebut kat dia sebut, lepas tu kita cerita tuntutan dia gini-gini, aku tak boleh terima lah. Dia tak Islam. Walaupun dia boleh mengucapkan benda, tapi dia tak boleh terima tuntutan dia kan. Tak boleh terima. Mana boleh Tuhan satu? Siapa nak jaga matahari? Siapa nak jaga planet tu planet ni kan? Tak boleh dia kata. Maksud dia tak jadi Muslim. Kerana ia adalah kunci syurga. Masuk syurga ni kan kena ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ia akan mengantarkan orang yang mengikrarkannya ke syurga, selama tidak merosaknya dengan perbuatannya. Perbuatan apa dia? Misalnya syirik ataupun kalimah kufur. Sembah kepada selain Allah Ta'ala, sujud kepada selain Allah Ta'ala, bertawakal kepada selain Allah Ta'ala, menyembelih korban kepada selain Allah Ta'ala, kan? Mengharap kepada selain Allah Ta'ala. Itu. Yang kelima, orang-orang kafir Quraisy pernah menawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekuasaan, harta benda, isteri dan lain dari kesenangan dunia, tetapi dengan syarat baginda meninggalkan dakwah kepada tauhid dan tidak lagi menyerang berhala-berhala. Maksud menyerang berhala-berhala ni bukan pi hancurkan berhala tu dengan tangan dia. Maksud dia kata kat berhala tu lah benda yang depa tak sedap dengar lah. Kan? Tu dia. Jadi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima semua tawaran itu dan tetap terus melanjutkan dakwahnya. Maka tidak mengherankan dengan sikap tegas itu, baginda bersama segenap sahabatnya menghadapi banyak gangguan dan siksaan dalam perjuangan dakwah. Hadis ni dhaif. Hadis ni dhaif. Maknanya ketika musyrikin jumpa Abu Talib, supaya beritahu kepada Muhammad ni nak apa sebenarnya? Muhammad ni nak apa? Beritahu dekat dia Abu Talib. Kalau dia nak harta, kami ada banyak harta. Kami ada ramai orang kaya, jutawan banyak. Kami boleh kumpulkan harta kami bagi dekat dia semua harta kami. Ataupun lebih daripada separuh harta kami boleh bagi dekat dia. Kalau nak harta, kalau dia nak pangkat, kami boleh bagi. Kami boleh lantik dia jadi ketua ataupun pembesar kami kalau dia nak. Kalau dia nak isteri yang cantik-cantik, ramai orang cantik, kami boleh bagi. Nak, tak ada masalah. Tapi dia kena berhentilah dakwah dia tadi. Jangan duk ajak orang supaya tinggalkan Tuhan-Tuhan tadi. Maka datanglah kata-kata ini, ya ammi, tapi hadisnya dhaif. Ya ammi wallahi law wada'u syamsa, wahai pakcik, pak long, pak ngah, tak kira lah, demi Allah kalau mereka letakkan matahari di sebelah kananku dan mereka meletakkan bulan di sebelah kiriku, matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, kan? Supaya aku tinggalkan urusan atau pekerja agama ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan sehingga Allah menangkan aku ataupun aku mati kerananya. Itu dia. Ada yang riwayat Yaqub bin Utbah bin Al-Mughirah dhaif. Syekh Al-Albani sebut dhaif dalam silsilah dhaifah dia. Itu dia. Baik. Sampai datang pertolongan Allah dengan kemenangan dakwah tauhid setelah berlalu masa 13 tahun. Sesudah itu berlakulah pembukaan kota Mekah. Sesudah itu kota Mekah ditaklukkan
Dan berhala-berhala dihancurkan. Ketika itu baginda membaca ayat, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dan katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya datanglah kebenaran. Kebenaran telah datang, telah sampai. Ya kan? Dan lenyaplah kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu akan binasa dan lenyap. Ini dia. Dan berlaku pembukaan kota Mekah. Bila ya kota Mekah? Tahun berapa? Kuis. Soalan kuis. Tahun yang berapa? Tahun yang ke? Siapa jawab ni? Jawapan tu betul? 8 Hijrah. Masya Allah. Tak ada hadiah nak buat macam mana. Kan, jazakillahu khairan. Tahun yang ke-8 Hijrah, itu 20 Ramadan 8 Hijrah. Lagi soalan kuis, nak bagi peluang pada orang lain. Berapa anggaran yang bersama Rasul tu SAW? Berapa anggaran, jumlah sahabat dia semua? Ada nak jawab tak? Rasa macam dengar jawapan tu. Tapi di antara suara tu, antara keluar dengan tak keluar, dia was-was. Lebih kurang 10,000 orang lah macam tu kan. 10,000 dah 8 tahun hijrah ni, ramai orang masuk Islam lah. Jadi maknanya lagi kuis sikit lah kan, apa nak bagi hak mengantuk-mengantuk tu segar sikit kan. Jadi maknanya, apakah sebab berlakunya pembukaan kota Mekah? Sebab yang maknanya boleh jadi pembukaan kota Mekah tadi kan, baca sirah kan, lupa baca, bukan tak baca kan, baca tapi tak pernah ingat. Tak apalah, kita ulang kaji kan, sambil sembang cerita, maknanya baca selalu kan. Yalah, orang Quraisy, orang musyrikin, mereka dah melanggar perjanjian kan, perjanjian masa sulh Hudaibiyah tu kan. Ada lagi Ustaz ajar sirah dah kan. Okey, tak apa, InsyaAllah tak apalah, cerita ulang kaji balik lah. Maksud mereka sendiri yang batalkan perjanjian Al-Hudaibiyah tu. Maka sebab tu jadi alasan untuk Nabi SAW datang menakluki kota Mekah tadi. Itu dia, dihancurkan segala berhala-berhala di sekitar, sekeliling Kaabah tu kan penuh dengan berhala dulu kan. Dalam Kaabah pun ada juga kan, dipecahkan habis semua berhala tadi. Musyrikin Quraisy tengok macam tu je kan. Nak lawan, tak berani lawan lah. Itu dia. Baik. Tauhid adalah tugas setiap Muslim dalam hidupnya. Bukan tugas tok ustaz, bukan tugas tok guru saja. Tugas semua kita. Kalau kita ada kawan-kawan yang bukan Muslim, lagi baik. Kita boleh ajak dia kepada Islam. Tapi ingat, kalau kita ada kawan bukan Muslim, kita tak pernah ajak dia walau sekali, tunggu dia akhirat besok. Dia akan kata pada kita, Tuhan dia tak pernah ajak aku pun. Kita nak jawab apa? Takkan nak kata, aku ajak hang saja nak mohong. Mohong apa? Allah Ta'ala Maha mengetahui kan. Memang kita tak pernah ajak sungguh. Menceritakan. Maksudnya cerita dekat dia, kemudian yalah, cerita sampaikan. Lepas tu ajak dengan mulut, tak ada masalah apa. Dia ikut tak mau ikut, sudahlah. Yang penting kita dah sampaikan. Yang masalah dia tak sampai tu lah. Zaman sekarang ni lagi mudah. Segala teknologi canggih apa semua, dengan Facebook, tak Facebook semua ada, Telegram, Telegraph, apa WhatsApp, apa benda semua ada. Lagi mudah kan. Forward dia. Video tu video ni, kelas ustaz tu kelas ustaz ni, artikel tu artikel ni, forward dia. Dia mana tahu kot dia ada masa dia terbaca ke apa, baca Allah nak bagi hidayah dekat dia melalui dua perkataan, satu perkataan enter ke apa yang kita tekan tadi kan, melalui kita. Li yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah bagi hidayah kepada seseorang melalui engkau, lebih baik daripada engkau memiliki unta-unta yang mewah, yang hebat-hebat tadi kan. Kita cubalah, kan? Kalau salah tak ada masalah apa. Dia tak terima, bukan kerja kita, kan? Itu dia. Jadi kalau Allah nak bagi pahala dekat kita, pahala banyak, Allah akan beri hidayah pada dia melalui kita, kan? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu kelebihan yang Allah beri kepada siapa yang dia nak beri. Macam ustaz kita, Ustaz Usinji kan, berapa puluh orang dah, puluh ke ratus ke, beratus Islam lah, beratus orang dah masuk Islam melalui lidah dan tangan dia. Lidah lah, tangan lidah lah kan, dia duk ajak orang. Itu dia. Jadi banyak pahala dia dapat.
Dia masuk Islam, kemudian dia ajak orang kepada Islam. Kita yang Islam asal ni pun kan, Islam asli kan Islam palsu kan? Macam orang asli, orang palsu. Islam tak sengaja. Jangan. Islam sengaja, insya-Allah kan. Sebab kita semuanya adalah Muslim. Semua kita adalah Muslim. Semua manusia, semua anak Adam adalah Muslim pada asalnya. Kan? Tapi datang syaitan yang mengubah mereka tadi kan daripada agama mereka dalam hadis Al-Bukhari itu. Semua anak Adam ni adalah berakidah dengan akidah fitrah, akidah Islam. Dia pun revert balik ke Islam lah, bukan convert. Revert. Okay, masuk kepada, kembali kepada Islam, balik kepada Islam. Itu dia. Bukan asal dia kafir, asal dia Muslim. Begitu dah, semua dah. Baik. Tak mana kita nombor 6 tadi dah baca ke? Habis? Tak habis dah. Kerana tauhid mempersatukan orang-orang beriman dan menghimpun mereka dalam satu wadah kalimah tauhid. Kita tengoklah 2-3 hari lagi, 2-3 minggu lagi kan, semua umat Islam akan berapa juta, 5 juta lebih kurang tu akan berkumpul di Arafah, di Mina, Muzdalifah kan, semua kan. Bukan pernah tengok orang aku, bukan pernah kenal. Kan silap makcik kita hak di kampung tu dia tak kenal pun orang Afrika tu macam mana. Kan? Hak duk belah baling jauh tu kan. Tempat paling jauh di Malaysia ada baling lah. Baling kan. Hak tak pernah tengok orang Afrika mana ni kan. Hak tak ada TV di rumah tu. Pergi Mekah tengok. Oh, ni orang apa ni? Tanya. Orang ni orang Afrika, orang kulit hitam. Ni orang rambut putih merah ni orang apa? Ni orang barat kan. Itu dia. Jadi maknanya berkumpul di satu tempat tadi kan, di bawah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tadi. Itu. Kita memohon kepada Allah semoga menjadikan kalimah tauhid sebagai akhir dari ucapan kita di dunia. Ni yang kita minta ni kan, akhir ucapan kita ni kan. Sebab itulah kita ni kan beramal, beribadat supaya apa? Supaya akhir kita tadi insya-Allah husnul khatimah. Sebab itu janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 51 Allah sebut. Surah Ghafir ni surah apa? Mukmin, Al-Mukmin ya. Kan sekarang sebut surah Ghafir kan, kadang-kadang surah Mukmin kan. Ayat 51 Allah kata inna lanansur rusulana walladzina amanu. Kami pasti akan tolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul ashhad, dan pada hari kebangkitan besok kan. Jadi maknanya kita ni kalau kita beriman dengan para rasul, beriman dengan Allah Taala, Allah akan tolong kita. Begitu juga dalam surah Ibrahim ayat 27 Allah Taala cerita macam tu. Surah Ibrahim ayat 27. Boleh tulis Ibrahim 27. Balik baca tengok kan. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala teguhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang teguh dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ketika kita nak mati, Allah akan tolong kita. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit. Akan datang bantuan daripada Allah Ta'ala ketika kita nak mati. Ya kan? Sudah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Itu janji Allah Ta'ala tadi kan. Karena ketika kita nak mati, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Bila kita sentiasa dalam keadaan beramal soleh, kita ni kelebihan kita umat Nabi Muhammad SAW ni, ibadat ni, dalam satu hadis makna dia, kita ni kalau kita biasa buat suatu ibadat, tiba-tiba kita musafir ataupun kita sakit, tak dapat kita buat ibadat itu, akan ditulis untuk kita pahala ibadat yang kita biasa buat tu. Kita biasa belajar Darul Ta'lim, kelas sekian kelas, tiba-tiba sakit ataupun musafir, insya-Allah Allah akan tulis pahala kita daripada rumah berjalan tadi kan. Tu dia. Jadi mana kita biasa dengan ibadat, tu Allah akan tulis untuk kita. Bila kita dah tak mampu nak buat, macam orang biasa puasa Isnin Khamis lah kan, dia masa dia kuat, dia biasa puasa Isnin Khamis, tiba-tiba satu masa dia tak larat, tak boleh nak puasa, sakit kan, gastrik lah apalah, tulis untuk dia pahala dia beribadat. Begitu juga dengan baca Al-Quran. Biasa dia baca Quran lepas subuh, lepas zuhur, lepas semua, tak dapat nak baca dengan sebab kesibukan tadi kan, musafir ataupun sakit, Allah Ta'ala tulis untuk dia pahala tu, kelebihan insya-Allah.
Ini dia. Baik, keutamaan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu. Bukan amnu Ulaika humul amnu. Bunyi dekat nak sama lah. Dah ada berdalil Al-Quran tu. Wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang mereka beriman. Kan? Adalah cerita kawan-kawan buat lawak, minta maaf, cerita lawak sikit lah. Di Pakistan dulu kan, di Pakistan dulu kan, ada pun tulis kelab kan, alif mim nun waw kan. Jadi Arab baca amanu. Kan, amanu. Gitu. Cerita lawak lah, betul tak, ya Allah wa'alam ni. Cerita lawak. Walam yalbisu, dan mereka tidak memakaikan iman mereka, maksud mereka tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Kezaliman ni maksudnya syirik lah kan, syirik. Ulaika lahumul amnu, mereka lah orang-orang yang akan mendapat keamanan, aman. Wahum muhtadun, dan mereka lah yang akan mendapat petunjuk, dapat hidayah. Maksudnya orang yang beriman tidak syirik, iman dan dia tidak syirik, orang yang akan dapat keamanan dan orang yang akan mendapat hidayah, dan mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kan. Kita ni kalau kita baca lah sikit kisah para sahabat apa semua kan, dengar macam mana, tengok macam mana, baca kisah depa Islam, depa macam mana dia dapat Islam kan, hidup depa macam mana bila berpegang dengan Islam. Baca tengok insya-Allah kisah kehidupan para sahabat ni kan, ambil pengajaran. Ketika ayat ni turun, banyak umat Islam yang merasa sedih dan berat. Sebab apa? Sebab mereka ingat zalim tu kan, perkataan zalim tu, dia ingat zalim ni pergi pukul orang ni, apa semua, ambil barang orang tu tanpa hak dan sebagainya kan. Zalim ni meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu makna zalim. Mereka berkata, siapa di antara kami yang tidak berlaku zalim terhadap diri sendiri? Jadi rasa susah hatilah. Rasulullah menjawab, laisa zalika, bukan maksud macam tu, bukan maksud macam yang kamu faham. Innama huwa, hanya sanya huwa, zalim itu ialah asyirku, ialah syirik. Alam tasma'u qawla Luqman libnihi, tidakkah kamu pernah mendengar kata Luqman untuk anaknya, kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, hai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi mana gitu, Luqman dia nasihat anak dia kan, didik anak dia supaya jangan syirik pada Allah Ta'ala. Itu ayat ini memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengesahkan Allah, yang tidak mencampur adukkan antara keimanan dan syirik, namun mereka menjauhi segala bentuk syirik, perbuatan syirik. Sungguh mereka akan mendapatkan keamanan yang sempurna dari siksaan Allah di akhirat kelak. Kan? Ingat ada hadis yang saya cerita dulu kan, hadis tentang orang yang dosa dia banyak apa semua, dibentangkan pada dia 99 daftar amalan apa semua kan. Letakkan la ilaha illallah di sebelah, maka berat timbangan la ilaha illallah tadi. Dengan itu Allah ampunkan dia masuk dalam syurga kan. Nah itu. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk di dunia, Beriman dan menjauhi syirik akan dapat petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman ada 60 cabang lebih. Lebih daripada 60 cabang iman. Fa afdaluha, yang paling afdal iman itu ialah la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Dan sekurang-kurangnya yang paling lemahnya adalah membuang sesuatu yang menyakitkan daripada jalan. Tengok ada batu ke, kita buang. Tapi tengok juga kalau highway ke apa, jangan duk cuba. Sat lagi. Kan? Jadi serdak. Orang Kedah tu jadi serdak. Kan? Janganlah. Tapi bahaya kan. Itulah. Kalau jalan biasa kampung kita tak apalah kan, kita buang duri ke batu ke. Tengoklah. Tengok keadaan tadi. Itu. Kemudian tauhid, pengantar kebahagiaan dan pelebur dosa. Tauhid tadi. Jadi maknanya
awal dan akhir adalah tauhid sebenarnya. Dalam kitab Dalilul Muslim fil i'tiqadi wat tathhir karya Syekh Abdullah Khayyat. Syekh Abdullah Khayyat ni, dia ni bekas imam Masjidil Haram. Wafat pada tahun 1995 dia mati. Lahir 1908 lahir, mati tahun 1995. Kan? Dia mati. Ini salah seorang daripada anggota Hay'ah Kibar Ulama lah, Syekh Abdullah Khayyat. Seseorang dengan kemanusiaan dan ketidakmaksumannya kemungkinan tak, kita carilah kan, kita cari tak apalah, kita kongsi lah, kita kongsi kan. Maknanya semua kita tahu dia ni duduk zaman bila ya, generasi yang keberapa ya, bila kan, tahun ni ke, tahun lepas ke kan, tahun akan datang dah lah. Kemungkinan terpeleset terjerumus dalam maksiat kepada Allah. Maksud dia, kita ni tak maksum kan, tak maksum. Kemudian kita ni sifat manusia, nama pun insan kan, tersilap apa semua kan, terlupa. Itu dia. Jika dia seorang ahli tauhid yang murni dari noda-noda syirik, maka tauhidnya kepada Allah, keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi faktor utama bagi kebahagiaannya dan menjadi penyebab bagi penghapusan dosa-dosa dan kesalahannya. Maknanya tauhid tadi dia kifarat dosa kan. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang menyaksikan bahawa tiada yang layak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah sahaja, tiada sekutu baginya, dan Muhammad itu adalah hamba-Nya dan pesuruhnya, dan Isa adalah hamba Allah dan pesuruhnya, dan kalimahnya yang dia campakkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan syurga itu benar, neraka benar, nescaya Allah akan masukkan dia ke dalam syurga di atas amalan dia, ala ma kana minal amal, di atas amalan perbuatannya. Maknanya terpulanglah pada Allah nak letak dalam syurga mana. Kalau paling atas tu Al-Firdaus lah, untuk VIP punya tu. Tapi maknanya kita boleh minta kan. Kalau dunia ni kita boleh berangan, nak jadi macam datuk ni boleh berangan je lah. Jauh panggang daripada api, orang kata kan. Jadi mana di akhirat, kerja akhirat ni kita boleh berangan, boleh minta pada Allah Ta'ala. Minta lah, Allah bagi peluang untuk kita minta. Masa masih ada kan. Adapun esok belum tentu ada kan. InsyaAllah ada, insya-Allah. Kan? Insya-Allah ada. Maksudnya, segenap persaksian yang dilakukan oleh seseorang Muslim sebagaimana terkandung dalam hadis di atas mewajibkan dirinya untuk masuk syurga bila ada tauhid. Tempat segala kenikmatan, tak boleh nak ceritalah sebab kita siapa pun tak pernah masuk kan. Nabi dia masuk, dia ceritakan. Kita terima macam tu sajalah. Kita faham dan kita teringinlah nak masuk. Sekalipun dalam sebahagian amalan perbuatannya terdapat dosa dan kemaksiatan. Mungkin sebahagian amalan kita ada dosa-dosa lampau apa semua kan. Itulah dia, dosa-dosa lepas tu kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya kita jangan ceritakan siapa-siapa, diam saja. Kita minta ampun kepada Allah Ta'ala, kan? Hatta pada ustaz, tok guru pun tu selalu cerita. Itu antara kita dengan Allah. Tapi kalau antara kita dengan makhluk, kita usahalah dapatkan kemaafan daripada dia tadi. Kalau dia dah mati, maknanya kita buatlah kebaikan dengan niat pahala tadi untuk orang yang kita dah, sehingga kita rasa kita dah buat baik dah untuk dia, insya-Allah kan. Selesailah. Itu sebab dia qantarah esok. Dia qantarah tak apalah, qantarah tu maknanya confirm dah nak masuk syurga. Qantarah tu cumanya selesai had sikit-sikit lah. Sebelum qantarah tu yang masalah tu, bila dah sampai qantarah tu, selepas as-sirat kan, tak apa dah, kira hak sikit-sikit lah nak minta halal apa semua kan, hak 1 sen ke 5 sen ke apa kan, selesai semua, insya-Allah masuk. Lepas tu lah kosong terus kan, kosong terus daripada dosa tadi kan. Udkhuluha bisalam, masuklah dengan salam, sejahtera tadi kan. Malaikat duk sila masuk dah dalam syurga tadi. Masuk masing-masing tak tanya dah, rumahku bilik nombor berapa, lorong nombor berapa, lot berapa, tak tanya dah. Kita ni kenal tempat ataupun lot dalam syurga tu, wallahualam lah, lebih daripada kita kenal lot rumah kita semasa di dunia. Masuk kita tahu dah nak talau kat mana. Tahu dah. Tak payah tanya malaikat, tolong tanya alamat ni tang mana. Tak ada dah. Masuk terus ya. Macam mana sebab Nabi cerita macam tu. Terima ajalah. Itu dia. Allahu akbar.
Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman, Ya bna Adam, hai anak Adam. Ada yang panjang hadis kursi itu kan, dalam Arba'in An-Nawawiyah ada hadis ni kan. Innaka law ataitani biqurabil ardi, kalau engkau datang pada aku, jumpa aku di akhirat besok, membawa sepenuh bumi dosa dan kesalahan, maksiat banyak sungguh, dosa banyak sungguh, sepenuh bumi, Allah kata. Thumma laqitani, kemudian kau bertemu dengan aku, la tusyriku bi syai'an, kau tak sekutukan aku dengan suatu pun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, nasihat aku akan datang bertemu dengan engkau membawa sepenuh bumi pengampunan. Allah ampunkan dosa orang yang banyak dosa tadi kalau dia tidak menyekutukan Allah. Itu dia. Maknanya, seandainya Al-Imam At-Tirmizi ini dia anak murid Al-Bukhari jugalah, lahir pada 209, dia mati pada 279 tahun 279, kan? Anak murid dia jugalah, Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah ta'ala. Nama dia bukan Tirmizi, nama dia apa? Kuis sekali lagi. Imam Tirmizi. Agak ingat tak nama apa? Tak ingat no? Tak apalah, bukan berdosa pun, tak berdosa sajalah kan, ulang kaji ilmu kan. Nama dia Muhammad juga. Kebanyakan ulama nama Muhammad, kebanyakan ulama nama Muhammad kan. Muhammad bin Isa, Abu Isa nama dia, Abu Isa Muhammad bin Isa. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail, kan? Jadi ramai ulama-ulama kita nama Muhammad kan. Dapat cucu suruh anak buah nama Muhammad lah anak hang. Nama tu tak syok mau, nama tak moden, ikut suka hang. Kan? Muhammad kan. Orang Arab dia buah nama anak dia Muhammad, nama dia Muhammad, dia buah nama Muhammad je. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Tak kenal. Kan? Macam tu. Dia buah nama anak dia dengan nama dia ataupun nama ayah dia. Nama dia Muhammad bin Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Tak ada masalah apa. Kan? Itu. Jadi orang Allah dia nak nama sedap-sedap bunyi. Kadang-kadang nama ada orang dia slang bahasa tak tahulah, dia orang Melayu tapi lidah dia kerung putih sikit. Dia buat nama anak dia Rayyan kan. Panggil apa tau? Rayyan. Boleh kat mak dia panggil Lion terus. Apa nama makcik cucu ni? Tak tahu, dia pun punya Yen Lion kot. Bertanya mak, tanya anak dia, bunyi nama apa anak ni? Rayyan. Bukan Rayyan ke? Rayyan. Sebut pergi betul makhraj tu. Kan? Rayyan. Pintu daripada pintu syurga. Untuk orang yang rajin puasa. Allah dan Nabi kita, mana satu masa manusia akan izdiham di situ, bersesakan manusia dekat pintu Ar-Rayyan tadi, kerana ramai orang yang berpuasa. Baik. Maknanya seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa dan kemaksiatan yang banyak, yang banyaknya hampir sepenuh bumi, tetapi engkau meninggal dalam keadaan bertauhid, nescaya aku ampunkan segala dosa-dosamu itu. Itu dia. Jadi macam tu kita nak kena jaga tadi. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dalam hadis lain disebutkan, man mata la yusyriku billahi syai'an, barang siapa yang mati dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, pasti akan masuk syurga. Dan barang siapa yang mati menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Ini dia. Hadis-hadis di atas menegaskan tentang keutamaan tauhid. Tauhid merupakan faktor terpenting bagi kebahagiaan seseorang hamba. Kebahagiaan hidup di dunia ni adalah dengan tauhid, dan di akhirat juga tauhid. Tauhid juga merupakan sarana yang paling agung untuk melebur dosa-dosa dan kemaksiatan. Dosa-dosa lepas apa semua kan, Allah akan ampunkan, hapuskan. Kemudian manfaat tauhid pula apa dia kan? Tengok manfaat dia. Apa manfaat dia? Jika tauhid yang murni terrealisasi di dalam kehidupan individu maupun jamaah, nescaya akan menghasilkan buah yang amat manis. Di antara buah yang didapat adalah, pertama, memerdekakan manusia daripada penghambaan kepada sesama manusia, baik kepada benda atau kepada makhluk lainnya. Bebas, merdeka daripada mengabdikan diri kepada makhluk,
kepada mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tiada kuasa untuk menciptakan bahkan keberadaan mereka kerana diciptakan. Macam Firaun lah. Kan? Dia kata dia Tuhan. Dia sendiri diciptakan. Nah, itu dia. Mereka tidak bisa memberi manfaat atau bahaya kepada dirinya sendiri. Untuk diri dia pun dia tak boleh nak beri manfaat. Bagaimana pula untuk orang lain. Dan tidak mampu mematikan, menghidupkan atau membangkitkan. Tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Tuhan yang menciptakannya dalam bentuk yang sempurna. Sebab tu Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu, ketika dia jadi tawanan dalam perang Badar, ditawan. Bila ditawan di perang Badar, letak dalam masjid. Tawanan dia letak dalam masjid Nabi yang salam tu lah, kan? Jadi Nabi semayang, Nabi baca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Dia dengar, dia tawanan perang tadi kan, dia dengar Nabi baca ayat dalam solat tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka tercipta macam tu saja, tak ada yang menciptakan mereka, ataupun mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Dia kata kada qalbi ay yatir. Dia kata hampirlah hatiku ni akan tercabut, jantung ni aku hampir tercabut daripada dadaku kerana ayat tadi. Maka dengan itu dia pun masuk Islam. Jubair bin Mut'im radhiyallahu taala anhu. Itu dia. Tauhid. Kerana itu para pembesar musyrikin dan tagut jahiliyah menentang keras dakwah para rasul, khususnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Mereka faham bahasa mereka sebagai suatu deklarasi pengisytiharan umum bagi kemerdekaan manusia, pernyataan umum. Bila sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu maksudnya kita mengisytiharkan bahawa kita ni merdeka daripada penghambaan kepada sesama makhluk, kepada mengabdikan diri kepada Allah yang Maha Esa. Itu dia. Penggulingan para penguasa yang zalim dan angkuh dari singgahsana dustanya. Maksudnya bila sebut la ilaha illallah tadi macam tu lah, kan? Ketaatan yang mutlak kepada raja tidaklah. Tak. Tapi hanya pada benda yang ma'ruf saja, tidak kepada benda yang maksiat. Dan meninggikan derajat orang-orang beriman yang tidak bersujud kecuali kepada Tuhan semesta alam. Itu dia ni. Ini dia buah ataupun hasil tauhid. Yang kedua, membentuk kepribadian yang kukuh. Tauhid membantu dalam membentukkan kepribadian yang kukuh, yang pandangan hidupnya jelas dan arah hidupnya jelas. Ia tidak mempunyai kecuali Tuhan yang Esa sahaja tempat ia mengadu, baik di kala sendirian maupun di tengah-tengah kerancuan. Kan? Macam itulah, dia hanya mengadu kepada Allah Ta'ala segala masalah kita kan. Kita ni ada masalah apa, kita Allah lah nombor satunya. Kan? Kalau kita ada masalah pergi cari konselor ni kan, dia ialah kena bayar ke Allah Ta'ala, tak kena bayar apa. Kan? Kalau kita tak minta ke dia marah. Kawan tu kalau kita minta dia tak bayar duit, marah. Kan? Masalah tu. Jadi kita nak kena kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kerja buat kita, segala masalah kita, apa semua Allah nombor satu. Kan? Hatta gatal belakang tak boleh nak garu. Nak buat apa dah? Penyakit kan? Kita usaha, ikhtiar. Maknanya kita minta kepada Allah Ta'ala tadi. Aku dah minta lama dah, 10 tahun dah tak dapat lagi. Sabar. Dapat, tapi kamu tak tahu bahawa kamu dapat yang lebih baik daripada apa yang kamu minta. Kepadanya lah ia memohon di waktu lapang dan sempit. Itu. Jadi kebiasaannya manusia ni kan, Allah uji dia dengan kesusahan. Dia lupa dah Allah Ta'ala. Bila ada masalah tak sembahyang sunat dah. Kan? Rasa susah hati ya. Tak sembahyang sunat. Kalau buat fardu lah. Kalau jenis buat fardu kadang-kadang ni tak buat dah. Nak tunggu senang hati baru dia nak sembahyang. Ini suatu saat mana berbeza dengan seorang musyrik yang hatinya berbagi-bagi untuk tuhan-tuhan dan sembahan yang banyak. Suatu saat dia menghadap dan menyembah kepada orang hidup
dan pada saat lain pula dia menghadap kepada orang yang mati. Nah, itu orang musyrik tadi kan. Sehubungan dengan ini, Nabi Yusuf AS berkata ketika dalam penjara kan, kisah dia, ya sahibai sijni, wahai dua sahabatku yang di dalam penjara, arbabun mutafarriqun, manakah yang lebih baik, Tuhan yang macam-macam khair, amillahul wahidul qahar, ataupun Allah saja yang maha esa lagi maha perkasa, mana lebih baik? Nabi Yusuf AS berdakwah ketika di dalam penjara. Orang mukmin menyembah Tuhan yang Maha Esa, ia mengetahui apa yang membuatnya redha, apa yang membuat Allah redha dan apa yang membuat Allah murka, dia tahu. Maka yang diri da'inya diredainya, apa dia tulis macam tu, diri da'inya, nak faham je lah, diredai. Pergi sengkang sekali kan, ada buatlah tu perkataan tak serabut kepala. Kita tu faham kan, diri da'inya, da'i ni pendakwah. Kan. Nasib baik ada pakar-pakar bahasa. Maka yang diredainya ia kerjakan, apa yang Allah redha dia kerjakan sehingga hatinya tenteram. Adapun orang musyrik, dia menyembah Tuhan-Tuhan yang banyak. Tuhan ni menginginkan yang kanan, sedang Tuhan lain menginginkan yang kiri. Ia terumbang-ambing di antara Tuhan-Tuhan itu, tidak memiliki prinsip dan ketetapan. Kan? Tuhan ribut gaduh dengan Tuhan apa? Tuhan musim panas. Tuhan musim sejuk, Tuhan musim panas jadi habis jahanam, habis dunia ni jadi apa? Panas dengan sejuk kan, demam habis lah, panas sejuk. Tauhid, sumber keamanan dan kedamaian manusia ni. Ini yang ketiga kan, hasil dia. Sebab tauhid memenuhi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah Ta'ala saja. Tauhid menutup rapat celah-celah kekhawatiran terhadap rezeki. Duk bimbang pun rezeki kita kan. Kita ni bimbang sungguh lah tu kan, rezeki ni. Bukan semua orang duk bimbang pasal rezeki. Allah Ta'ala dah tulis rezeki dia. Burung tu hebat daripada kita. Dia keluar pada sarang dia tadi, dia bukan tahu nak bidang mana. Dia bukan tahu nak pergi mana, tahu tak? Dia terbang, tak tahu balik lagi petang kenyang, bawa balik untuk anak pula. Rezeki dia. Hari-hari macam tu lah sampai dia mati. Burung tawakal sungguh pada Allah Ta'ala. Bukan dia tak usaha. Dia kata ulat dalam batu boleh makan. Ulat dalam batu ada ke? Ada ke ulat dalam batu? Kalau ada, tentu dia usaha juga nak makan tadi kan. Maknanya usaha, bukan menafikan usaha. Tawakal bukan menafikan usaha. Tu. Jiwa dan keluarga, khawatir dia rezeki dia tadi kan. Pada jiwa dia, keluarga dia, rasa takut terhadap manusia, jin, kematian dan lainnya menjadi sirna. Benda lain semua jadi lenyap habislah kan bila kita dah ada tauhid. Seorang mukmin yang mengesahkan Allah hanya takut kepada Allah yang satu saja, iaitu Allah. Kerana itu ia merasa aman ketika manusia ketakutan dan merasa tenang ketika mereka kalut. Kan? Dunia dan akhirat. Itu. Hal itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat tadi kan. Keamanan ini bersumber dari dalam jiwa, bukan dari penjagaan polisi. Bukan maksudnya aman daripada mana polis jaga kita, ada bodyguard kiri kanan apa semua kan. Bodyguard besar mana pun, malaikat maut mai dia tak tanya dah, hello bodyguard, boleh tak ambil nyawa bos hang? Tak tanya dah kan. Atau pihak keamanan lainnya. Dan keamanan yang dimaksud adalah keamanan dunia. Adapun keamanan akhirat maka lebih besar dan lebih abadi akan mereka rasakan. Itu dia natijah ahli tauhid, apa yang mereka dapat. InsyaAllah apa yang kita dapat. Yang demikian itu mereka peroleh sebab mereka mengesahkan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak mencampur adukkan tauhid dengan syirik. Kerana mengetahui bahawa syirik adalah kezaliman yang besar. Itu. Yang keempat, tauhid sumber kekuatan jiwa. Jiwa kita ni kuat ni asal dia, punca dia adalah tauhid lah. Kalau tengok orang tu tauhid dia lebih kurang, dia pun jiwa dia tak kuat, lemah. Jadi kan belajar tauhid untuk kuatkan jiwa. Kalau orang sakit jiwa, mana tauhid dia tu tak tahulah tauhid dia macam mana kan, dia sakit jiwa. Tauhid memberikan kekuatan jiwa yang luar biasa.
Yalah sahabat-sahabat tengok yang berperang kan, 30,000 lawan dengan 200,000. Kan? Hei, kita ni kalau fikir kerin ayat liok lah. Kan? Takut ketak. Ketak sungguh, orang Kedah kata ketak. Ketak letut habis semua lah kan. Kerana jiwanya penuh rasa harap kepada Allah, percaya dan tawakal kepadanya, redha atas kadar ketentuannya dan sabar atas musibahnya, serta sama sekali tidak mengharap sesuatu kepada makhluk. Jiwanya kukuh seperti gunung. Apabila musibah menimpa, ia segera memohon kepada Allah agar dibebaskan darinya. Ia tidak meminta kepada orang-orang mati. Syiar semboyannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Bila kamu minta, mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong, mintalah tolong hanya kepada Allah. Ini dia. Dan firman Allah, "Wa in yamsaska bidurrin fala kashifa lahu illahu." Kalau engkau ditimpa sebarang mudarat, tiada yang dapat menghilangkan mudarat itu kecuali Allah sahaja. Macam itulah bila kita dapat menghadirkan ilmu dalam diri kita. Bila saat kita ditimpa musibah, kita berasa kuat lah. Tapi bila kita tak dapat nak menghadirkan ilmu yang kita belajar tadi kan, masa ditimpa musibah, masa itulah yang jadi celaru tadi. Kan? Jadi serabut. Sebab tu kita nak kena ada kawan-kawan yang baik kan, yang boleh menasihati kita. Allah kan, siapa nampak sedih, tak tahulah aku ni rasa macam ingat balik kan Allah Ta'ala kata bila kita ditimpa musibah, tiada yang dapat menghilangkan musibah kecuali Allah Ta'ala saja. Dia ingatkan kita balik kan. Tu fungsi kawan yang baik. Kalau kawan yang tak baik, dia kata hang kena segelas daripada todi ke apa, hilanglah masalah tu, dia kata. Kan? Dia duk ajak benda yang jahat, benda tak elok lah kan. Hang kena segelas tu, hilang segala masalah. Buat sementara lah kita. Mari pula minum pula. Lepas tu macam tu. Baik. Tauhid adalah dasar persaudaraan dan persamaan. Tak kira raja ke sultan ke apa ke, bila sebut orang beriman, dia sama dengan kita. Kan? Sebab Allah kata inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling bertakwa, yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di kalangan kamu semua adalah orang yang paling bertakwa. Itu orang yang paling mulia di sisi Allah. Tauhid tidak membolehkan pengikutnya menjadikan sesama mereka sebagai Tuhan, sampai pergi sembah sujud tadi kan. Sifat ketuhanan hanya milik Allah semata, dan semua manusia wajib beribadat kepadanya. Segenap manusia adalah hamba Allah, dan yang paling mulia di antara mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang musuh-musuh tauhid. Cerita baru musuh-musuh tauhid. Allah berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin al-ins." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuh syaitan manusia. Nabi dan orang yang mengikut jejak langkah para nabi tadi akan macam tu jadi dia. Ada musuh daripada syaitan manusia. Wal jin, dan jin. Jin ni tukang hasut. Dia pergi jumpa geng dia manusia tadi kan. Tangkap pok tu, tangkap pok ni, tangkap apa orang ngajar tak toliah apa semua ni kan. Pok orang ngajar ni semua ajaran sesat apa semua. Bila nak warta sesat pok ni, bila nak warta sesat pok ni. Kan? Kita nak kena warta cepat supaya pok ni sesat, senang sikit ni. Ya. Depa yang duduk dalam muka bumi ni. Tu. Allah sebut dalam Quran kan. Yuhi ba'duhum ila ba'din. Sebahagian mereka mewahyukan kepada sebahagian yang lain. Puak-puak syaitan jin ni pergi wahyu kepada puak-puak syaitan manusia ni. Yang tak boleh tengok orang duk mengajar apa nama akidah tauhid tadi kan. Cerita dalil daripada Quran, daripada sunnah Nabi SAW. Jangan duk tawasul kepada orang yang mati apa semua, nak minta kepada Allah Ta'ala hajat mereka, jangan. Itu bahaya. Ba'duhum ila ba'd. Sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain duk wahyu tadi. Zukhrufal qawli ghurura. Perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Itu dia. Kan? Sebab itulah ada ustaz-ustaz kita yang duk mengajar. Bukan mengajar apa, tengoklah. Tengah-tengah orang ajar tadi dia main serbu, tangkap-tangkap semua pergi apa nama apa? Mahkamah ke apa ke. Lain kali dia pun tak boleh tengok. Kan? Tak boleh nak buat apa dia. Tu. Inilah dia syaitan daripada manusia.
Dia tunjuk. Ni kata Allah, ni kata Rasul dia. Apa nak apa lagi? Tak boleh, ni memecah belahkan umat. Memecah belahkan umat. Itu alasan dia, alasan. Wallahu ta'ala alam. Tak tahulah. Semoga Allah beri hidayah. Itu dia. Di antara hikmah dan kebijaksanaan Allah adalah menjadikan bagi para nabi dan duat tauhid musuh-musuh dari jenis syaitan-syaitan jin yang membisikkan kesesatan, kejahatan dan kebatilan kepada syaitan-syaitan dari jenis manusia. Membantu antara mereka tadi kan. Ya, wa ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan lah buat ni. Ya kan? Hal itu untuk menyesatkan dan menghalangi mereka dari tauhid yang merupakan dakwah utama dan pertama para nabi kepada kaumnya. Kan? Benar ni bukan hari ni berlaku. Kita duduk baca surah Yasin tu. Ayat apa? Ayat 20 ke apa surah Yasin tu? Kan? Wajah macam mana? Wajah rajulun min macam mana? Surah Yasin. Pada muka tak baca Yasin tiap malam Jumaat tak ingat lah. Ayat 20 ayat apa? Ketika Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dia kata seorang lelaki tadi dia dah beriman dengan para rasul tadi kan, dia mari yas'a ni berlari mari jalan cepat bagi tahu pada kaum dia berimanlah dengan para rasul ni, depa ni utusan Allah Taala. Akhirnya depa bunuh dia cerita tu kan. Tu dia. Ya, lepas tu ayat seterusnya, dia kata alangkah baiknya kalau kaum aku macam mana ayat tu? Selepas tu ada cerita ayat lepas tu, maknanya Allah dah masukkan dia ke dalam syurga. Dia kata alangkah baiknya kalau kaumku mengetahui kan nikmat yang Tuhan bagi pada aku, keseronokan semua kan, tapi mereka tak tahu. Tu dia. Ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin. Ayat tu kan. Illa kanu bihi yastahzi'un. Itu dia. Itu pengajaran. Baik. Sebab tauhid merupakan asas utama yang di atasnya dibangun dakwah Islam. Anehnya sebahagian orang berasumsi menganggap kan. Orang menganggap dakwah kepada tauhid hanya akan memecah belah umat. Sebahagian orang ni dia kata ni betul ni Syekh Jamil Zainu, Muhammad bin Jamil Zainu ni kan. Betul lah dia kata ni. Kan? Tu dia. Dia pun ada kisah dia macam mana dia dapat hidayah. Kalau rajin baca 2 bab lepas ni ada kisah dia. Dia ni duduk di orang lahir di Halab di Syria. Kan? Dia asal dia sufi. Asal dia adalah orang sufi yang ada puja apa semua ni kan. Allah bagi hidayah kat dia. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ada kisah dia ada 2 bab 3 bab selepas ni. InsyaAllah kita akan jumpa. Kalau nak baca sendiri baca lah. Nak suruh ustaz baca lambat lagi lah. Ustaz baca lah. Baik. Padahal justru sebaliknya lah. Kan? Mensatukan umat, bukan memecah belahkan. Tauhid akan mempersatukan umat. Sungguh namanya saja tauhid. Nama dia saja tauhid, menyatukan, kan? Berarti mengesahkan, mempersatukan, menunjukkan persatuan. Adapun berhenti tang tu lah, kan? Adapun berhenti tang tu. Nak habis nak sampai tajuk, kalau nak pergi sampai ke stesen dia boleh juga, tapi mungkin masing-masing ada hajat masing-masing kan. Jadi kita sama-sama kita faham insya-Allah taala. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada soalan. Alhamdulillah. Ya. Tadi Ustaz kata kan, jangan kata apa yang Nabi Muhammad tak buat ibadat tu tak jangan buat. Tak faham. Tak faham. Maksud dia Kita tak boleh buat apa yang Nabi Muhammad tak buat ibadat. dalam ibadat, ya. Itu maksud dia. Maksud dia yang saya kata tadi. Ibadat ni adalah tauqifiyah, maksud sesuatu yang Nabi ajar sahaja kita boleh buat. Mana ya? Yalah. Ibadat, benda ibadat ni benda ibadat. Maksudnya Nabi tu dia sampaikan daripada Allah Taala. Macam ibadat apa yang Nabi tak buat yang kita buat?
Contohnya tahlil orang mati, buat kenduri tahlil. Tahlil tu memang la ilaha illallah tu bila-bila tersebut dalam kitab, tak masalah apa. Itu ibadat umum kan. Kita buatlah bila-bila masa pun, berapa juta kali nak buat, tak ada masalah apa. Kan? Tapi bila kita khususkan kaifiat dan masa dia, kaifiat dia kan, ramai-ramai masa, ramai-ramai munasabah tertentu kematian, itu yang tak dibenarkan. Itu yang dipanggil sebagai bidah. Kan? Faham tak? Tak faham lagi? Tak, Ustaz, wording Ustaz tadi tu silap ke? Silap ke? Yang Ustaz punya wording. Jangan kata, saya kata macam ni. Jangan kata sesuatu ibadat yang Nabi tak buat, tak semestinya kita tak boleh buat. Maknanya memang tak boleh, kita tak boleh. Yang saya nak beritahu ni lah, yang Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Saya silap cakap ke? Saya silap cakap. Kita ubah balik cakap tu. Maknanya hak Nabi tak ajar, tak boleh buat lah dalam ibadat. Saya orang ambil kata yang pertama tadi, Ustaz cakap macam tu. Mana Ustaz tadi sabaqul qaul, terlajak cakap, kan. Biasalah manusia ni kan, lidah dia bukan macam semua. Jadi kadang-kadang betul kan lidah dia kan, nak cakap lain, tercakap lain, tersebut lain. Kalau tadi lah saya sebut macam tu, rupanya salah lah, kan? Sebab daripada rakam ni mana boleh tengok balik lah. Ustaz cakap tak betul ni. Yang betulnya insya-Allah taala, maknanya ibadat ni adalah tauqifiyah. Apa yang Nabi buat baru kita boleh buat. Cakap senang nak faham. Jangan duk kata orang tak faham, kita pun silap cakap, kita pun tak faham juga. Okay. Terima kasih. Jazakumullahu khairan kerana memperbetulkan kesilapan. Kalau silap, alhamdulillah kita dah betulkan kesilapan kita. Supaya orang tak dengar, oh Ustaz cakap tu kan, maknanya salah lah. Kadang-kadang kan kita nak cakap lain, tercakap lain, tersebut lain, insya-Allah. Jadi jelas kan? Jelas kan? Jelas. Alhamdulillah. Habis dah. Itu ittiba' Rasulullah. Ya. Ittiba' Rasulullah. Ittiba' Rasulullah. Sebab ibadat khusus kan. Ya. So kalau yang macam adat macam bukan. Adat tak sebelah, ibadat tak di sebelah. Kan? Adat di sebelah, ibadat di sebelah. Hanya yang ibadat yang ittiba' Rasulullah yang diterima. Ya. Kita ikut Rasulullah SAW yang itu yang diterima, sebab hadis itulah, hadis Aisyah yang pendek tu kan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun tu kan. Barang siapa yang beramal ibadat yang kami tidak pernah ajar, ibadat dia tertolak. Jadi ibadat kita tahulah, ada ibadat umum dan ibadat khusus. Ibadat umum ni tak kisahlah kan. Macam kita sebut la ilaha illallah wa la syarikalah ke, istighfar ke, sedekah ke, kan? Ibadat umum. Itulah dia. Tapi bila kita tentukan pahala dia sekian, tu yang jadi salah tadi kan. Melainkan Nabi yang tentukan. Itu dia insya-Allah. Puasa 3 bulan turut-turut ke semua kan. Muharram, Sya'ban, Ramadan, terus turut tadi kan. Tak ada yang sahih tentang tu. Habis wallahu taala alam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.